Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk MP PAS boleh didakwa menghasut berhubung soalan provokatif. Berita penuh, sambil menyatakan bahawa tiada kebebasan bersuara mutlak di Parlimen, pemimpin DAP P. Ramasamy berkata ahli Parlimen PAS Ismail Abdul Muttalib boleh didakwa di bawah akta hasutan berhubung soalan provokatifnya di Dewan Rakyat baru-baru ini. Dia juga menggesa supaya ahli Parlimen Maran itu meletak jawatan dengan alasan Ismail tidak layak menjadi wakil rakyat. Pada nota sama, Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang itu meragui jika kepimpinan PAS atau Perikatan Nasional akan mengambil tindakan terhadap Ismail. Kadang-kadang saya tertanya-tanya sama ada terdapat perbezaan di antara beberapa wakil rakyat kita dan bekas penyokong tegar sistem apartheid di Afrika Selatan. Ismail menyoal, apakah benar kerajaan berhasrat untuk memberi pengiktirafan kepada rakyat yang lahir selepas merdeka tanpa mengira warna kulit? Mengapa Kampung Baru Cina masih dikekalkan meskipun masih wujud komunisme di tempat tersebut? Dan jika kerajaan negeri DAP di Pulau Pinang mendesak supaya laungan azan di negeri itu diharamkan? Adalah pelik bahawa selepas lebih 6 dekad kemerdekaan, negara yang menjadi penandatangan kepada pelbagai konvensyen PBB mengenai hak asasi manusia dan menentang sistem apartheid di Afrika Selatan serta pembela gerakan emansipasi lain, ahli Parlimen hari ini bukan kejutan seorang ahli PAS mempunyai keberanian untuk membangkitkan soalan-soalan yang menjengkelkan jika tidak sekalipun benar-benar bodoh tambahnya. Semalam Malaysia Kini melaporkan bahawa Ismail antara lain mengemukakan pertanyaan di Dewan Rakyat meminta kerajaan mewajarkan rasionalnya untuk mengiktiraf rakyat yang dilahirkan selepas merdeka di Malaysia tanpa mengira warna kulit. Ramasamy berkata kewarganegaraan bukan sains roket dan proses itu tidak melibatkan warna kulit. Bagaimana warna kulit boleh menjadi kriteria penentuan kerakyatan di Malaysia? Rakyat Malaysia tidak berkulit putih, tetapi mempunyai pelbagai warna kulit yang berbeza tambahnya. Sementara itu, Ismail turut mempersoalkan mengapa Kampung Baru Cina masih dikekalkan dan jika komunisme masih wujud di tempat tersebut. Menjawab soalan itu, Ramasamy berkata Kampung Baru itu ditubuhkan semasa darurat untuk menghentikan gangguan komunis terhadap penduduk kampung. Pemimpin DAP itu berkata bahawa banyak daripada kampung-kampung berkenaan telah berubah menjadi kawasan bandar yang berkembang maju dan untuk mencadangkan bahawa terdapat pengaruh komunis adalah tidak bijak. Justru, Ramasamy berkata Ismail cuba meniupkan api perkauman untuk menghasut masyarakat Cina yang rajin dan bekerja keras itu. Jika dua soalan sebelum ini tidak cukup buruk, dakwanya terhadap kerajaan negeri DAP Pulau Pinang yang kononnya melarang laungan azan adalah berbaur hasutan dan cuba mengapi-apikan sentimen perkauman. Tidak ada perkara seperti kebebasan bersuara mutlak di Parlimen. Malah, Ismail boleh didakwa atas kesalahan menghasut, katanya lagi. Walaupun Ismail tidak menyebut negeri mana yang dimaksudkannya, maklumat palsu berhubung larangan pembesar suara masjid untuk azan di Pulau Pinang telah tersebar sejak sekurang-kurangnya 2011. Maklumat salah ini telah dibangkitkan berulang kali selama bertahun-tahun untuk menyerang pentadbiran negeri pimpinan DAP, walaupun beberapa penjelasan telah dibuat. Larangan adalah terhadap penggunaan pembesar suara untuk bacaan ayat-ayat Al-Quran sebelum solat subuh dan bukannya terhadap laungan azan itu sendiri. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik dari BH Online bertajuk Rasuah Bung Mokhtar isteri mula bela diri 15 Jun. Berita penuh,
Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan istrinya Datin Sri Zizi Izzati Abdul Samad akan membela diri bagi menjawab 3 pertuduhan rasuah dihadapi mereka di Mahkamah Session di sini pada 15 Jun ini. Hakim Rozina Ayub menetapkan tarikh itu pada sebutan kes hari ini yang dihadiri timbalan pendakwa raya Nur Syafina Muhammad Radzwan, Peguam M. Ati Mulan mewakili Bung Mokhtar dan Peguam T. Sikon mewakili Zizi Izzati. Mahkamah perlu menetapkan tarikh perbicaraan memandangkan kes ini telah lama. Oleh itu, Mahkamah menetapkan perbicaraan bermula Jun pada 15, 16, 26 dan 27, manakala Julai pada 10 hingga 14, 20, 21, 24 dan 25, kata Rozina yang turut menetapkan 27 Mac untuk sebutan. Terdahulu, Ati Mulan berkata, setakat ini seramai 6 saksi pembelaan termasuk Bung Mokhtar dan istrinya akan memberi keterangan pada perbicaraan yang ditetapkan selama 13 hari itu. Pihak kami masih dalam pertimbangan sama ada akan menyediakan pernyataan saksi atau tidak, katanya. Ditanya Rozina mengenai status rayuan pasangan itu di Mahkamah Rayuan, T berkata, pengurusan kes terhadap rayuan itu ditetapkan pada 22 Mac ini, sementara menunggu rekod rayuan yang masih belum siap. Pasangan itu memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi di sini yang menolak permohonan mereka untuk menyemak keputusan Mahkamah Session yang memerintahkan kedua-duanya membela diri atas 3 pertuduhan tersebut. Pada 3 Januari lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid membenarkan permohonan Bung Mokhtar 63 dan Zizi 44 menggantung perbicaraan membela diri sementara menunggu rayuan mereka dilupuskan di Mahkamah Rayuan. Pada 2 September 2022, Mahkamah Session memerintahkan pasangan itu membela diri atas 3 pertuduhan rasuah selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap mereka. Pada 3 Mei 2019, Bung Mokhtar didakwa atas 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah Rm2.2 juta ringgit dan Rm262.500 sebagai dorongan mendapatkan kelulusan Velcra untuk membuat pelaburan Rm150 juta dalam unit amanah publik mutual. Bung Mokhtar dituduh menerima rasuah daripada ejen publik mutual Madhi Abdul Hamid menerusi Zizi di Public Bank Cawangan Taman Melawati di sini antara 12.30 tengah hari pada 5 petang 12 Jun 2015. Beliau juga didakwa menerima suapan wang tunai Rm337.500 daripada perundingan unit amanah Nur Haili Ahmad Mokhtar di bawah nama Zizi atas sebab sama dan di tempat sama pada 19 Jun 2015 manakala Zizi berdepan 3 pertuduhan bersubahat dengan suaminya berhubung perkara itu di tempat, tarikh dan masa yang sama.